Hai, selamat sejahtera. Okey, kalau kita lihat ini adalah muka surat 126 iaitu tajuk unit 10 tingkatan 5 kerjasama masyarakat global. Jadi untuk bahagian latihan pengukuhan, kalau kita lihat gambar yang ditunjukkan di sini, okey, gambar yang pertama ni kita lihat berkenaan dengan bola jaring. Gambar yang kedua berkenaan dengan badminton. Gambar yang ketiga berkenaan dengan bola sepak. Gambar yang keempat berkenaan dengan squash. Jadi kalau kita lihat pada muka surat ni, jadi kita tahu bahawa kerjasama berkenaan dengan sosial serantau, iaitu dari segi sukan dan sebagainya ni amat penting. Jadi soalan-soalan dalam SPM mungkin dia akan keluar berkenaan dengan sukan. Jadi mungkin dia akan tanya, adakah kerjasama ini memberikan kesan kepada para pemain tempatan. Okey, kita kena maklumkanlah ya ataupun tidak, memberikan kesan ataupun tidak. Jadi kita akan terangkan justifikasi jawapan. Jadi dari segi ini nak terangkan tentang apa? Okey, terangkanlah apakah kepentingan dia, apakah kesan-kesannya. So kita akan maklumkan. Okey, kemudian yang bahagian ni dia cakap tentang contoh kerjasama. Jadi selain daripada sukan yang ada ni, apakah contoh kerjasama lain dalam bidang sukan yang kita boleh lakukan? So kita akan berikan contoh-contoh yang lain. Seterusnya soalan mungkin juga akan tanya, sejauh manakah kerjasama dalam pengambilan pemain dan juga jurulatih yang kita import dari luar. Okey, kalau kita lihat contohlah dekat pasukan bola sepak Malaysia, kita ada pemain luar negara. Kita ada jurulatih daripada luar negara yang kita import, yang kita bawa daripada luar negara ke Malaysia untuk bantu meningkatkan prestasi negara kita. Jadi sejauh mana, soalan mungkin akan tanya, sejauh mana kerjasama ni dapat meningkatkan prestasi sukan negara. So kita akan terangkanlah apakah kepentingan-kepentingannya. Kita akan maklumkan. Next, kita lihat pada muka surat 127. Okay, dia berikan situasi lah. Contoh kat sini dia cakap tentang negara X dan negara Y menjalinkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi. Dalam satu perlawanan hoki persahabatan, kedua-dua negara tersebut menyertainya. Okay, di mana penyokong negara X telah bertindak agresif. Okay, maksud agresif di sini ganas. Mereka merosakkan kerusi dan membaling botol ke arah penyokong negara Y. Jadi terdapat beberapa orang yang mengalami kecederaan. So suasana stadium juga akan menjadi semakin kecoh. So kecoh di sini maksudnya bising, huru-hara. Okay. Kejadian tersebut telah menimbulkan kebimbangan negara X terhadap hubungan dengan negara Y. Jadi ini mungkin akan ditanya dalam soalan. Okay, dia beri situasi, kemudian kita akan diberikan soalan untuk kita jawab. Jadi, kalau dapat soalan-soalan seperti ini, kita kena tahu apakah teknik untuk menyelesaikan masalah ini. So, pertama, okay, kita kena kenal pasti punca. So, punca isu dalam cerita ni, apa yang berlaku? Kerana berasa tidak puas hati. Okay, tidak puas hati. Kemudian, bila dia bertindak ganas, merosakkan kerusi, membaling botol. So ini menyebabkan timbulnya pergaduhan. So kita kenal pasti punca. Kemudian kita tengok bukti-bukti yang kita boleh sokong dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, kita analisis bukti-bukti ini daripada punca dan bukti ni kita analisis. Okey, bagus ke tak bagus, kita beritahu apakah kesan-kesan buruknya, kita terangkan. Dan kita berikan cadangan untuk idea penyelesaian. Bagaimana nak selesaikan isu ni. Kalau tak diselesaikan, nanti kerjasama berkenaan dengan syarikat komunikasi tu tak dapat diteruskan. So, dah jadi satu masalah. Jadi, ini antara soalan-soalan yang mungkin akan ditanya. Okey. Nah, kita tengoklah kat sini ada dilema moral. Okey, contoh kat sini kata, syarikat anda telah menjalinkan hubungan kerjasama dengan sebuah syarikat daripada luar negara untuk bidang pengeluaran produk makanan. So, kita ada projek
produk makanan yang kita buat, kemudian kita buat kerjasama lah antara dua negara ni. Di mana jualan produk tersebut sangat menguntungkan dan diterima baik di negara kita. Okey, syarikat tersebut juga telah memperkenalkan produk baru di negara kita. Namun begitu, kita dapati bahawa produk baru tu memudaratkan kesihatan kanak-kanak. Mungkin ada produk, ada bahan yang digunakan tu boleh merosakkan kesihatan kanak-kanak. Jadi kita risau, kita risau iaitu khuatir untuk menolak. Kita takut kalau kita reject benda ni, nanti mereka marah dengan kita, mereka tak nak kawan lagi dengan kita, mereka tak nak bekerjasama lagi dalam bisnes bersama-sama. Jadi apakah tindakan yang patut diambil? Kita berikan alasan. So kalau dalam soalan seperti ini, kita kena nyatakan tindakan kita dulu. Okey, sama ada kita akan menolak ataupun tidak menolak. Lepas tu kita akan berikan alasan. So dari segi cerita ini berkenaan dengan dilema moral, kita mesti yang pertama, kita mesti terangkan dulu perkara yang positif lah. Takkan kita nak terima perkara ini, betul tak? Benda tu memudaratkan kesihatan. So bayangkan kalau kamu sendiri kanak-kanak, kalau kamu makan benda tu, apa akan jadi dengan kesihatan kamu? Adik-beradik kita yang lain pun macam mana? So kalau kita yang menjalankan bisnes ni, adakah kita nak teruskan? Adakah kita nak tolak? So pastilah jawapan dia kita akan tolak. Jadi bila kita akan tolak, kita akan terangkan kenapa kita tolak. So ceritakan apakah kepentingannya makanan ini ditolak. Dia ceritakan apakah kesan buruk jika kita teruskan. Kita beritahu alasan kita. So ini adalah contoh soalan yang boleh ditanya berkenaan dengan dilema moral. Seterusnya pada muka surat 128, okey, ini antara contoh-contoh lah gambar-gambar iaitu kerjasama masyarakat global dalam melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dekat luar negara. So kita ada bahagian pertolongan cemas, kita tolong ada tolong bantuan tolong negara luar, okey, buat macam-macam ni, tangki air dan sebagainya, memberikan sumbangan makanan, memberikan ubat-ubatan kesihatan. So benda ni adalah misi kemanusiaan. Tetapi bila kita bantu luar negara ini, kita akan mengalami masalah-masalah ataupun cabaran dari segi 4 perkara ini. So, kalau kita lihat, apakah cabaran-cabaran dia? Okey, dari segi perbezaan bahasa, perbezaan kepakaran dan teknologi, risiko keselamatan. Kenapa risiko keselamatan? Sebab bila kita berada kat luar negara, contohnya negara berperang dan sebagainya, siapa yang akan jaga kita? Itu maksud dia, risiko keselamatan. Dan mungkin juga berlaku kekurangan bekalan makanan dan juga perubatan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada muka surat 130. So, ini adalah antara kerjasama yang dilakukan secara global. Dari segi teknologi perubatan, kita ada tukar-tukar teknologi perubatan. Kemudian kita ada perbankan digital. Maknanya kita beli produk daripada Shopee ataupun Lazada yang barangnya sampai daripada luar negara. So, kita akan bayar secara digital ataupun secara online. So, ini antara kerjasama lah. Okay, dari segi pertukaran budaya, kita belajar negara luar, kita pergi ke negara luar datang ke negara kita. So, ada pertukaran budaya, pakaian mereka, makanan mereka, semua kita rasa. Dan kita juga ada pertukaran pelajar. So, kita akan pergi ke luar negara untuk belajar di sana dan pelajar di sana datang ke Malaysia. So, sebenarnya banyaklah kepentingan, kebaikan-kebaikan yang boleh kita perolehi dari segi kerjasama. Sebab itu penting benda ni. Okay, so ini mungkin antara soalan-soalan yang tanya, jelaskan kerjasama yang dilaksanakan dalam setiap bidang. So dari segi industri, dari segi pelancongan, dari segi pertukaran, dari segi ekonomi. So kita banyak kita lihat balik. Kemudian bagaimana kerjasama ni dapat kita lakukan di negara kita. So kita tengoklah contoh-contoh soalan, contoh-contoh yang ada pada nota. Kemudian apa kesan jika kita abaikan. Okay, semuanya ada pada soalan. So antara soalan-soalan yang akan ditanya. Dan jika kita tak ada kerjasama, so apa akan berlaku? Okay, adakah kita akan maju?
Dan dia beritahulah cabaran-cabaran yang boleh dihadapi, yang akan dihadapi. So, apa yang akan berlaku pada negara kita, apa yang akan kita alami. Okey, bahagian pemulihan ni kalau kita lihat, dia cakap tentang kereta. So, tengok dulu kan, zaman dulu kita buat kereta Proton. Tapi sebenarnya kereta Proton ni bukan betul-betul dari Malaysia. Kita kerjasama dengan luar negara. Tak silap saya ni syarikat Mitsubishi tak silap. Kita bekerjasama dengan syarikat Mitsubishi sebab Malaysia tak mampu lagi nak hasilkan sepenuhnya sendiri kereta. Ada part-part tertentu yang kita perlu pakai bahan daripada luar negara. Jadi Malaysia bekerjasama dengan syarikat lain dan dapatlah terasanya Proton. So, ini namanya Proton Saga. Kemudian sekarang ni kalau kita tengok, kita ada kereta terbaru daripada Proton. So, ini dia masih lagi kerjasama dengan negara luar. Okay. Dan dia hasil lah diubah suai. Jadilah Proton X70. Jadi ini adalah revolusi ataupun perubahan. Okay? Revolusi ataupun perubahan dalam bidang pembuatan dan perindustrian kereta. So, kalau soalan mungkin dia akan tanyalah, apakah kepentingan dia? Okay? Bagaimana dapat bekerjasama untuk menjadikan revolusi ini? Semua ni mungkin akan ditanya. So, kita kena tahulah pelbagai contoh soalan yang mungkin akan ditanya. Okay, kalau kita lihat gambar seterusnya, ini pada muka surat 133. Okey, gambar di sini gambar tentang pembangunan. Nampak ada minyak tumpah lah, ada sisa toksik lah, asap kepul-kepul lah. Jadi berbanding pula dengan gambar yang ada dekat bawah ni, bumi kita cantik sebab apa? Alam dijaga. Ini adalah terlibat dengan melestarikan alam sekitar. So, dalam melestarikan alam sekitar ni, memang ada industri tapi still jaga pandangan, pemandangan dan kawasan sekitar dengan alam sekitar yang cantik. So, soalan mungkin akan tanya, nyatakan revolusi. Okey, perubahan yang berlaku jika kita buat kerjasama dengan masyarakat luar, masyarakat global untuk alam sekitar kita. So, yang kelima ni dia kata jelaskan kesan sekiranya tiada kerjasama. Kalau kita tak ada kerjasama, apa akan berlaku? Mungkin kita akan kekal makin lama makin teruk, berlaku banjir, kemusnahan tanah tempat tinggi, macam-macam Okey, berlakunya pencemaran. Kemudian kat sini dia kata, okey, nyatakan nilai universal yang patut diamalkan. So, kita berbalik semula kepada nilai tadi. So, inilah nilainya. Okey, cadangan nilainya adalah nilai kerjasama, toleransi, baik hati, harga diri dan nilai keberanian. So, ini antara cadangan nilai. Ingat, bila dia kata melibatkan masyarakat global, secara automatiknya ni, kerjasama dengan toleransi ni adalah wajib dalam penggunaan nilai kita. Okey, yang lain-lain ni kita boleh kaitkan. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye.